Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar semua? Sihat? Bertemu kembali kita bersama Ustazah Hawa dalam subjek Tauhid tahun 2. Baik, minggu lepas kita belajar topik sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Dan kita dah belajar sifat wajib 2 dan juga sifat mustahil juga 2. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah qidam, iaitu sedia ada, tiada permulaan. Dan lawan kepada qidam ialah hudus, iaitu baharu, ada permulaan. Yang kedua, sifat wajib bagi Allah ialah baqa, iaitu kekal. Dan juga lawan baginya iaitu sifat mustahil ialah fana, yang ini binasa. Baik, hari ini kita akan sambung lagi topik sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Untuk sifat yang ketiga dan keempat. Jom kita tengok. Baik, kita tengok sifat wajib dan mustahil bagi Allah yang ketiga. Yang ketiga ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Itu ialah sifat wajib. Sifat mustahilnya pula, lawannya pula ialah mumathalatuhu ta'ala lil hawadis. Itu ialah sifat mustahil, lawan kepada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baik, kita tengok apa itu sifat wajib mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala berlainan dengan segala yang baharu, yang ini makhluk. Maksudnya Allah berlainan daripada manusia, haiwan, tumbuhan, berlainan, tidak sama. Kalau kita manusia, kita dilahirkan, kita ada ibu bapa, kan? Tapi Allah tidak. Allah tidak diperanakkan, tidak dilahirkan. Allah berlainan dengan segala yang baharu, ini makhluk. Sifat Allah tidak sama seperti sifat makhluk. Dan Allah tidak menyerupai mana-mana makhluk yang wujud. Dan tidak ada benda yang wujud menyerupai Allah. Sebab bila menyerupai itu ialah bukan sifat Allah. Sebab Allah tidak menyerupai mana-mana makhluk yang wujud. Tak menyerupai tumbuhan, tidak menyerupai haiwan, tidak menyerupai benda, tidak menyerupai manusia. Tidak, Allah tidak sama dengan makhluk dia. Faham setakat ni? Nanti kita tengok maksud sifat mustahil, iaitu mumathalatuhu ta'ala lil hawadis. Maksudnya Allah bersamaan dengan segala yang baru. Ini ialah sifat mustahil bagi Allah. Sebab Allah tidak akan ada sama dengan sifat makhluknya. Bila baharu, bukanlah sifat Allah namanya. Baharu ialah sifat makhluk. Contoh sifat baharu ni, kita diciptakan. Kita tak boleh samakan, kita boleh kata Allah diciptakan sebab tidak ada yang menciptakan Allah. Allah berlainan dengan kita. Faham setakat ni? Baik, jom kita fahamkan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ialah sifat Allah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ialah sifat Allah. Tengok ni. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis artinya berlainan dengan yang baharu. Baharu tu seperti alam, manusia. Jadi berlainan, tak sama. Sifat Allah berlainan dengan
makhluknya. Okey. Seterusnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maknanya tiada menyamai zat, sifat dan perbuatan Allah dengan segala yang baharu. Seperti macam saya cakap tadilah, Allah tak ada yang ciptakan Allah, tak ada yang sama dengan Allah. Allah tidak sama dengan mana-mana benda pun, mana-mana benda hidup kat dunia ni tak sama Allah. Kita tak boleh bayangkan pun bentuk Allah macam mana, sebab Allah berlainan dengan sifat makhluk. Okey. Seterusnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, lawannya mumathalatuhu ta'ala lil hawadis. Mumathalatuhu ta'ala lil hawadis artinya menyamai zat, sifat dan perbuatan Allah dengan segala yang baharu. Inilah sifat mustahil bagi Allah. Sebab menyamai zat, sifat dan perbuatan Allah dengan segala yang baharu. Tidak ada yang sama dengan perbuatan Allah. Macam kita ni diciptakan, tapi Allah tak ada yang menciptakan Allah. Allah memang sedia ada. Kita tak sama dengan Allah. Tak ada yang menyerupai Allah, dan Allah tidak menyerupai makhluk. Okey. Dan mustahil Allah bersifat bersamaan dengan segala yang baharu. Itu yang saya cakap tadi tu. Okey, tak sama. Takkan sama Allah dengan segala yang baharu. Ini makhluk. Jadi apa hukum kita mengenal sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ni? Ia adalah wajib. Kita wajib kenal sifat mukhalafatuhu lil hawadis ni. Okey, kita seterusnya pergi kepada dalil naqli, iaitu bukti Al-Quran yang menyebutkan ni bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Sadaqallahu azim. Maksudnya tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, iaitu dengan zatnya, sifatnya dan pentadbirannya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maksudnya cara Allah ini surah tu Surah Asy-Syura ayat 11. Dalil akli, iaitu bukti akal. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyalahi dengan sesuatu yang baru, sudah pasti Allah akan sama dengan makhluknya. Faham tak? Dan kata lagi, menyerupai makhluk adalah sifat kekurangan bagi Allah. Kekurangan adalah mustahil bagi Allah. Macam saya cakap tadi, kalau sifat Allah sama dengan manusia, maksudnya itu ialah kekurangan. Tapi kekurangan adalah mustahil bagi Allah. Macam saya kata tadi, kalau Allah ni dilahirkan, ada ibu bapa, tu bukanlah sifat Allah, itulah sifat mustahil bagi Allah. Okey. Baik, yang seterusnya faedah mengenal Allah bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Okey, faedah dia apa? Yang pertama mengakui kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena mengakui lah kan, bila kita dah tahu yang Allah ni tidak sama dengan sifat makhluk, tak ada yang sama dengan Allah pula tu. Kita kena akuilah kehebatan Allah, tu faedah dia. Yang kedua ialah mengakui kelemahan diri kita.
Kita kena akuilah yang kita ni lemah sebenarnya. Kita tak berdaya pun nak cipta alam ni, hanya Allah saja yang berdaya. Okey. Yang seterusnya, tidak menyembah selain Allah. Dah kita tahu Allah yang menciptakan kita, tentulah kita perlu sembah kepada Allah, sebab Allah yang cipta kita. Baik, yang seterusnya, tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab Allah tidak sama pun dengan makhluk dia. Kalau sama, itu adalah kekurangan. Jadi kekurangan itu mustahil bagi Allah. Okey. Baik. Untuk hari ni sampai situ saja kita punya pelajaran kita, sampai mukhalafatul lil hawadis, sifat wajib bagi Allah, dan juga lawannya mumasalatuhu lil hawadis, sifat mustahil bagi Allah. Ingat, mukhalafatuhu lil hawadis maksudnya Allah berlainan dengan segala yang baharu, yakni makhluk. Dan maksud mumasalatuhu ta'ala lil hawadis ialah Allah bersamaan dengan segala yang baharu. Itu ialah sifat mustahil. Ingat, sifat Allah tidak akan sama dengan sifat makhluknya. Okey. Allah tidak diperanakkan, Allah tidak ada ibu bapa, lain dengan makhluk yang ada ibu bapa, yang dilahirkan. Okey. Allah tidak sama sifat Allah dengan sifat manusia, dengan sifat tumbuhan, haiwan, benda, segala alam. Semua ni tidak sama dengan sifat Allah. Okey, sampai situ saja kita punya kelas untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.